Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim 'ala rasulil amin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita merupakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripadanya dapat kita bertemu pada waktu tengah hari ini untuk sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita mendapatkan kefahaman dalam agama dan menjadi asbab untuk kita menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ibadah itu menjadi asbab untuk kita mendapat rahmat daripada Allah dan kita dimasukkan Allah dalam syurga-Nya. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim telah banyak memberikan kita pedoman-pedoman, peringatan-peringatan, panduan-panduan, sama ada dalam memotivasikan kita dalam beramal ataupun memberikan kita ancaman-ancaman untuk kita meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita satu resepi kejayaan, tuan-tuan. Hari ini banyak orang berkongsi resepi kejayaan. Orang berjaya sikit terus buat seminar, jadi jutawan, terus buat kelas bimbingan jutawan. Yalah, tidak kongsi kan bagaimana dia boleh jadi jutawan dalam usia yang muda contohnya. Bagaimana dia jadi founder kepada segala macam bisnes. Maka mereka berkongsi kejayaan yang mereka dapati di dunia ini, dan orang lain boleh follow resepi tersebut untuk berjaya juga. Dan Al-Quranul Karim sebagai kitabul hidayah. Al-Quranul Karim ini sebagai kitab hidayah sebelum dia menjadi kitab-kitab yang lain. Walaupun dalam Quran ini ada macam-macam, ada sebuah hukum akam fiqh, ada macam-macam sejarah, ada tentang perubatan, ada sains, begitu begini kan. Banyaklah panduan-panduan, pedoman-pedoman dalam Al-Quranul Karim itu. Tetapi fungsi nombor satunya adalah kitab hidayah, kerana Allah Ta'ala memperkenalkan Al-Quran kepada kita dengan menyebutkannya sebagai kitab hidayah. Bila kita baca ayat selepas surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia kitab yang tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan lil muttaqin. Juga bila Allah Ta'ala sebut ketika mula-mula Al-Quran diturunkan kepada manusia, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran ini adalah kitab petunjuk. Maka bila kita membaca Al-Quran, maka nombor satu yang kita nak dapatkan adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapatkan sebanyak mungkin manfaat-manfaat daripada setiap huruf, daripada setiap kalimah, daripada setiap ayat. Bukan sekadar untuk kita menjadikan dia sebagai pahala, tetapi kita nak dia menjadikan Quran itu sebagai hidayah bagi kita. Hidayah itu nombor satu daripada yang kita nakkan daripada Al-Quranul Karim. Sebab itu fungsinya, dan itulah fungsi utama Al-Quranul Karim. Bukan sebagaimana sebagian orang yang menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai tangkal-tangkal, sebagai pelindung-pelindung. Walaupun tidak salah,
untuk kita mengamalkan ayat sebagai pelindung, itu sunnah, betul lah. Okay. Tetapi hanya membataskannya kepada itu sahaja, menghilangkan fungsi Al-Quran yang utama. Sebab itu kita kena mengambil Al-Quran sebagaimana para sahabat terdahulu menerima Al-Quran daripada Nabi SAW. Dan para sahabat itu mereka mengambil ayat, kata Ibnu Abbas, kami mempelajari Al-Quran daripada baginda Rasul 10 ayat kami baca, kami faham, kami amalkan, baru kami pindah kepada 10 ayat yang lain, pindah lagi. Disebut dalam riwayat Umar bin Khattab mengambil masa 2 tahun untuk menghafal surah Al-Baqarah. 2 tahun surah Al-Baqarah, 2 juzuk lebih. Hari ini kalau budak tahfiz, masuk tahfiz, hafal surah Al-Baqarah 2 tahun lebih, ustaz kata balik agama ni benar otak. Kan? Okay. Kurang makan kismis. Okay. Memanglah dia kata suruh balik ni sebab apa? Hafalan tak kuat. Okay. Kata 2 tahun ni orang boleh hafal 30 juzuk, kamu tak boleh hafal lagi Quran. Sayyidina Umar ambil masa 2 tahun. Sebab apa? Dia tak hafal macam kita ni. Dia hafal apa? Baca, faham, amal, baru pindah ayat lain. Baca, faham, amal, baru pindah ayat lain. Mana ayat demi ayat. Sebab itu mereka ni disebut sebagai generasi Al-Quran yang unik. Unik mereka ni. Sebab cara mereka talaki Al-Quran itu sangat hebat. Jadi mereka lah generasi yang paling faham Al-Quranul Karim. Sebab cara mereka belajar tu berbeza. Mereka bukan nak cepat habis. Kita kalau boleh baca Quran ni nak cepat khatam, kan? Cepatlah. Kalau kelas tafsir pun kita tak nak lama-lama sangat, kan? Apa bila nak pindah ni satu ayat pun dekat sebulan belajar ni, kan? Kita nak cepat saja. Tapi generasi Al-Quran, mereka Quran itu mereka pelajari daripada Nabi 23 tahun. Sebab Quran tu turun 23 tahun. 23 tahun, kan? Barulah habis Quran tu turun kepada mereka, mengikut peristiwanya, mengikut keperluannya. Jadi tak ada resepi kejayaan yang lebih hebat, tuan-tuan, melainkan kita melihat resepi kejayaan itu sebagaimana yang Al-Quran tunjukkan kepada kita. Ada 2 and don'ts-nya. Apa yang kita kena buat, apa yang kita kena tinggal. Antara resepi kejayaan yang disebut dalam Al-Quran yang saya nak kongsikan dalam waktu yang singkat ini, iaitu beberapa ayat daripada Suratul Mu'minun. Suratul Mu'minun ini Allah Ta'ala firmankan beberapa ayat awal daripada surah ini sebagai resepi ataupun tips-tips untuk kita menjadi orang berjaya. Maka Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad ini dalam bahasa Arab dikata apa? Harfu tahqiq. Dia adalah satu kalimah yang merujuk kepada tahqiq. Maksudnya apa? Memang confirm lah. Memang satu benda yang pasti, kan? Bukan satu benda yang apa kita kata, yang tak sure ke, belum tentu ke, tetapi confirm, betul, pasti berjaya. Qad aflahal mu'minun, pasti berjaya orang-orang yang beriman. Dia tak sebut qad aflahal muslimun, kan? Telah berjayalah orang-orang muslim. Orang muslim, sebab ada beza antara muslim dengan mukmin. Dan ada beza muslim dengan mukmin. Dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat sebut tentang kelompok A'rabi, orang-orang A'rabi, anak-anak kampung yang datang berjumpa Nabi selepas Fathu Makkah. Selepas pembukaan kota Mekah, mereka ramai-ramai datang sebab bila lepas buka kota Mekah, berbondong-bondong. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat orang-orang Arab ramai-ramai masuk agama.
masuk kepada agama Islam. Jadi orang Arab kata, oh kami dah beriman dah. Amanna, kami dah beriman. Maka Quran betulkan, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah, kamu belum beriman lagi. Falamma yadkhulul iman fi qulubikum. Tetapi katakanlah, kami baru saja masuk Islam. Belum, iman tu belum masuk lagi dalam hati kamu. Belum. Kamu baru Islam je, iman belum masuk. Iman belum masuk lagi, kamu baru Islam je. Sebab nak jadi iman ni banyak syarat dia, kan? Sebab adalah macam-macam syarat, kan? Antara yang Quran sebut, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang beriman itu apabila disebut nama Allah akan gemetar hati mereka. Sebut nama Allah, gemetar tak hati dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, zadatuhum iman, akan ditambah pada mereka iman. Akan bertambah pada diri mereka iman. Maksudnya bila sebut Allah saja, gemetar hatinya. Baru sebut Allah, gemetar hatinya. Kita cek, kalau kita disebutkan Allah itu, gemetar tak hati kita? Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, adakah bertambah iman kita? Sebab iman itu proses, tuan-tuan. Islam itu baru kita dapat pasport lah, baru kita dapat lesen masuk Islam. Okey, alhamdulillah, kan? Masuk Islam dah, alhamdulillah. Tapi iman itu perlu diproses. Nak dapat iman, ada proses, ada laluan dia, ada jalan dia. Dan iman itu, kan, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan akan berkurang dengan iman itu dengan sebab maksiat. Ini iman tu proses, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun, confirm, berjayalah orang-orang beriman. Tak payah risau, orang beriman ni, kamu memang berjaya. Siapakah mereka ni, orang beriman ni? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu adalah orang yang fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk. Mereka yang disebut sebagai orang yang khusyuk dalam solat mereka. Apa maksud khusyuk ni, tuan-tuan, kan? Khusyuk ini, khusyuk ni memang satu, apa kita kata, satu level solat lah, yang tinggi lah. Dan khusyuk ini, untuk kita dapat khusyuk dalam solat, tuan-tuan sekalian, kita kena proses. Kita kena melaksanakan solat ini secara terus menerus. Tak mungkin orang yang baru start solat dia terus boleh dapat khusyuk. Baru belajar solat, macam anak kita lah, baru pergi sekolah, kan, baru umur 7-8 tahun kita latih dia solat. Dia sibuk tanya kita, kenapa kena solat, kan? Macam-macam soalan dia tanya, kan? Okey, tapi kita kena proses gitu. Kena proses, dan proses itu mestilah proses yang betul. Proses yang betul. Maksudnya solat kita itu sempurna dari sudut fiqahnya dahulu. Fiqahnya kena jelas. Kita kena tahu rukun solat yang 13 tu dalam mazhab Syafi'i, 13 rukun solat tu sempurna tak kita dari segi pelaksanaannya. Syarat sah solat, syarat wajibnya. Ramai orang solat, alhamdulillah. Tapi berapa ramai yang solatnya betul? Sebab nak pergi kepada khusyuk ni, mukadimah tu semua kena diperbetulkan. Ada kita jumpa orang yang Masya Allah, bila dia solat berjamaah dia okey sebab ikut imam, kan. Tapi bila dia solat sendirian, tu dia, tak ada tumakninah apa pun. Solat lah banyak mana pun, solat macam ni tak ada faedahnya.
Satu hari satu orang lelaki datang dalam masjid Nabi. Dia pun solat. Lepas solat, dia datang jumpa Nabi, duduk sebelah Nabi. Nabi kata, "Kum fasalli fa innaka lam tusalli." Bangun, pergi solat. Kau tak solat lagi. Kan? Dia pun buat lagi solat. Lepas solat, duduk lagi sebelah Nabi. Nabi kata, "Kum fasalli fa innaka lam tusalli." Bangun, solat. Kau belum solat lagi. Dia pun buatlah. Kan? Tak ada bantah lah kan. Buat lagi solat. Lepas tu datang lagi duduk sebelah Nabi. Nabi ulang lagi, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Bangun, solat. Kau belum solat lagi ni. Maka barulah dia tanya kan. Nabi kata, solat kamu ni tak ada tumanina. Tumanina tak ada. Laju je. Kan? Antara rukun ke rukun tu tak jelas. Tak ada berhenti. Tak ada berhenti sekejap. Dan kalau kita perhatikan, sebahagian orang yang mendirikan solat, ada yang macam ni. Dia solat banyak, solat sunat semua, Masya Allah, banyak buat. Qabliyah, ba'diyah semua kan. Solat witir semua buat. Tapi kualiti tu, kualiti solat tu akan yang jauh sekali daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi khusyuk ini dia datang dengan package, tuan-tuan. Package lah. Dia tak mungkin orang yang rukunnya tak betul kan, bacaannya pun tak betul lagi, dia boleh dapat khusyuk. Tak mungkin. Khusyuk ni datang dengan package. Daripada awal solat itu, dengan rukunnya selesai, rukun qauli kan, rukun fi'li, rukun qalbi, semua tu dilengkapkan. Didirikan solat itu secara terus menerus, barulah kita boleh dapat darjat khusyuk itu. Khusyuk. Kami ketika belajar satu hadis dengan guru kami dulu, ada satu hadis yang Nabi sebut. Nabi kata, siapa yang mengambil wudu kemudian dia solat 2 rakaat, yang mana dalam solat itu dia tidak mengingatkan sebarang pun urusan dunia, melainkan akan diampunkan segala dosa-dosanya. Maka kata guru kami, orang akan dapat solat seperti ini apabila dia menginjak usia tua. Dia akan dapat solat macam ni apabila dia menginjak usia tua. Mana makin dia berumur, solatnya semakin khusyuk. Jadi bukanlah bermaksud kalau macam tu muda-muda tak payahlah kita solat dulu. Tidaklah maksud begitu. Kan? Lepas tu saya sebut tadi, iman tu proses. Nak dapat khusyuk ni kena proses. Kita proses daripada awal kan, daripada kita balik lagi, kita dah mula kan, sampailah kita semakin berumur, semakin lagi kita seronok solat. Semakin kita berumur, sepatutnya kita semakin seronok untuk solat. Jadi guru kami kata, benda ni orang akan dapat bila dia semakin menginjak usia. Sebab bila dia semakin berumur, dia dah sudah tak ada fikir lagi urusan dunia dah. Nak fikir apa lagi lah. Waktu itu pun mungkin anak-anak semua dah besar, semua dah kahwin kan, hutang-hutang dah tak ada komitmen dah kan. Dah kata orang dah tak ada apa dah nak fikir, tengah fikir siapkan diri je. Aku ni bila-bila masa boleh pergi. Jadi semakin dia berumur, solatnya semakin baik. Seorang sahabat satu ketika dalam keadaan nazak lah, kata orang sakit yang dah sampai kepada kematian. Maka dia diziarahi oleh sahabatnya yang lain. Maka didapati sahabat yang sakit tadi tu menangis kan, nangis kan, Allah sedih kan. Maka sahabat dia tanya, "Wahai fulan, kamu ni menangis kenapa? Kamu sedih nak tinggalkan dunia ke? Sedih ke nak tinggalkan dunia ni?" Yalah, menangis rupa ni kan. Maka sahabat tu menjawab, dia kata, "Yang membuatkan aku sedih ni adalah kerana selepas ini, seandainya aku mati, aku tak dapat lagi mendirikan solat 2 rakaat. 2 rakaat kan? Maka sahabat yang sakit tadi tu, maknanya 2 rakaat yang ditunaikan, rasa dia punya hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan, engagementnya dengan Allah Ta'ala tu sangat kuat, sangat kuat, sampai dia boleh rasa sedih. Dia boleh rasa, lepas ni dah
kan? Dah tak ada kita nak solat lagi. Apatah lagi kalau solat itu merupakan solat malam. Solat malam ni memanglah dia punya power dia tu sangat kuat. Solat malam ni. Sebab tu orang ulama tulis madrasatul qiyam. Dia kata madrasah. Sekolah qiyam. Maknanya kalau kita kata orang pergi sekolah ni jadi orang. Pergi sekolah kan, jadi orang lah. Maknanya kalau bangun malam ni jadi hamba Allah betul lah. Jadi hamba Allah betul. Sebab dia diproses oleh solat malam. Solat malam ni memang luar biasa dia punya kekuatannya, tuan-tuan. Jadi khusyuk ni perlu diproses, tuan-tuan. Khusyuk ni perlu diproses. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat yang berikutnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apa dia? Sifat mereka ini, di samping mereka khusyuk dalam solat, mereka juga menjauhi daripada perkara-perkara yang lara. Yang lara ini, benda-benda batil, benda-benda yang melalaikan, yang ada dalamnya maksiat, sama ada berupa bentuk kata-kata, perbuatan ataupun perbuatan. Sama ada pada lidah dia, kan? Mana benda-benda batil daripada lidah dia, daripada mata dia ke, daripada tangan dia ke, semua tu dijauhi sama sekali. Dijauhi. Sebab iman ini dengan akhlak ini dia tak boleh berpisah, tuan-tuan. Iman dan akhlak ni benda duduk sekali. Sebab Nabi sebutlah, hadis banyak sebut tentang iman dan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi kata siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, dalam cakap benda baik atau senyap. Nak cakap benda baik, tak nak senyap. Nak tulis benda baik. Sekarang orang dah kurang cakap, banyak menulis dalam media sosial. Ada juga rajin cakap kan, buat video ke apa ke. Nak tulis benda baik, tulis benda yang beri nasihat, kan? Jangan tulis benda maksiat, kan? Jangan tengok benda-benda yang tak tentu hala, benda-benda maksiat dan sebagainya, kan? Sebab iman dan akhlak ini benda yang dia tak boleh duduk sekali. Kalau orang tu kita kata dia ni mulut je laser tapi hati baik, tak betul tu. Dia takkan duduk sekali. Kadang orang kata kan, dia ni mulut je laser dia ni, tapi hati dia baik. Tak. Kalau laser tu, mana hati pun laser tu. Tak mungkin. Sebab akhlak dengan iman ni tak boleh duduk sekali. Bila iman yang betul, mana akhlaknya betul. Orang-orang Arab jahiliyah, dia kata dia beriman juga. Sebab dia kata ni Kaabah ni, Rabbul Kaabah. Dia kata Allah juga, kan? Disyirikkan Allah Ta'ala, dia tak perasan disyirikkan Allah dengan berhala-berhala dan sebagainya. Kalau bukti betul lah iman mereka itu, kan? Saya tengok akhlak orang jahiliyah, kan? Akhlak orang jahiliyah ni, apa benda dia tak buat. Walaupun ada juga orang yang baik di kalangan orang jahiliyah tu, memang ada orang baik macam Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dia orang yang memang tak terlibat langsung dengan penyembahan berhala. Di zaman jahiliyah pun dia tak pergi sembah berhala, patung-patung ni. Walaupun ketika itu belum lagi Nabi bawa risalah Islam, tapi dia rasa macam tak betul ni, tak kan? Dia rasa macam bukan betul ni, kan? Apa sembah-sembah berhala. Tapi dia tak adalah claim kan? Dia sebagai bawa agama baru, sebab risalah belum ada lagi. Bila risalah Nabi sampai, Nabi berdakwah dan dia terima Islam, barulah dia berdakwah kepada rakan-rakannya yang lain. Jadi kalau akhlak-akhlak jahiliyah memang bukan akhlak orang Islam lah. Sebab tu kita nak tengok solat kita ni, nak tahu tak solat kita diterima Allah ke tidak? Kita solat lama-lama ni kan, nak tahu tak solat kita ni diterima Allah ke tidak? Antaranya tengok akhlak kita. Kalau dulu kita ni
perengus ke, kan? Panah baran ke, kan? Bila kita mula jaga solat yang betul, sifat-sifat ni hilang tak pada kita? Sifat-sifat yang buruk ni hilang tak pada kita? Atau masih kekal? Takut makin teruk pula lagi. Kan? Maka itu antara segena-segena yang menunjukkan kita kena semak solat kita. Apatah lagi kalau orang tak solat. Ada juga orang hujah macam tu, tuan-tuan. Saya baik kata, kan? Ada orang dia kata saya, kan, tak ibadat, dia kata, kan, okey, tak solat tak jaga, tapi saya tak kacau orang. Saya rajin sedekah. Okey. Baiklah tu, kan, memanglah dari segi neraca manusianya baiklah, tapi dari segi neraca iman belum baik lagi. Sebab kebaikan itu mestilah dimulakan dengan Allah dulu. Macam mana kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang itu dahulu, sebelum kita menjaga hubungan dengan makhluk. Sebab zaman ini macam-macam orang berfalsafah dengan agama. Dia faham ikut dengan minda dia, dengan akal dia. Saya ni sembahyang tak adalah penuh sangat, adalah sehari 2 waktu, kan? Tapi saya sedekah, saya rajin. Orang minta apa sedekah, saya bagi. Memang ada orang pun macam ni, memang ada juga, kan? Dia rasa sedekah tu boleh menyelamatkan diri dia, sebab dia dengar banyak hadis-hadis tentang fadilat sedekah. Betul. Tetapi nombor satu yang akan ditengok, solat dulu. Solat dulu, tengok solat dulu. Yang utama tu solat. Tengok solat dulu, kan? Selesai solat, barulah dia akan tengok ibadat lain. Sebab tu hadis-hadis tu tak boleh dibaca secara terpisah-pisah. Kita baca hadis kelebihan sedekah. Macam tu dalam rukun Islam ni, aku ambil sedekah je lah, kan? Sedekah je. Sebab yang lain tu nampak sedekah ni pun dah boleh jadi penyelamat dah. Tak payah buat benda lain, sedekah ni pun boleh jadi penyelamat, dia kata. Sebab dia ambil faham hadis tu secara terpisah-pisah. Dia tak boleh kita pisah-pisahkan, kita kena ambil semua. Cuma dari sudut pelaksanaan, ada yang kita mampu buat dengan maksimum, ada yang kita mampu buat minimum saja. Macam solat, kita mampu minimum berapa? 5 waktu sehari semalam, minimum. Itulah yang paling minimum dituntut pada kita. Yang sunat-sunat, memang tak sempat saya subuh ke, saya pukul 5 saya kena keluar, berhenti RNR, saya solat subuh je. Sunat-sunat qabliyah ni memang tak sempat. Saya memang kerja saya masuk pukul 7 contoh, kan, lambat sikit, habis jam jalan contoh. Kat office pun fardu je. Sunat-sunat ni memang saya tak berapa, tapi mungkin saya sedekah, saya rajin. Betul. Sebab dia, okey, maknanya kita ada ruang lain untuk kita menambah ibadat. Bukan kita cuai pada yang fardu, kita topak pada yang sunat. Tak boleh. Ada orang duk faham macam tu lah. Sembahyang tak berapa rajin, tapi umrah tiap tahun pergi. Sebab dia faham, Kaabah ni tempat mustajab doa, kan? Nangis-nangis doa apa semua, taubat-taubat apa semua, balik Malaysia, kan? Ada orang faham macam tu. Dia faham sebab ni boleh selesai dia punya dosa-dosa dia. Jadi kita tak boleh terpisah-pisah begitu. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat kita kongsikan 2-3 ayat ini, kan? Sedikit pun tak apa, yang penting kita dapat mengambil manfaat daripada sedikit tersebut dan kita jadikan dia amalan kita. Mudah-mudahan dan ada manfaat untuk diri kita semua. Yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu tadi saya lemah, mohon maaf. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.